mengajarnya nama Allah Al-A'zam, nama-nama Allah Asmaul Husna. Lalu ia berdoa dengan nama itu. Jadi laki tu aja, kamu kalau nak berdoa kena sebut nama ni. Contoh Ya Latif ke, Ya Khabir ke, Ya Razzaq kan. Ibarat begitulah. Jadi Ibrahim Adham pun bila berdoa, dia sebutlah nama-nama Allah tersebut. Dan tidak berapa lama ia berjumpa dengan Nabi Khidir alaihi salam yang mengatakan kepadanya, yang mengajarkan kepada kamu nama Allah Al-A'zam adalah saudaraku Nabi Daud alaihi salam. Ini semua karamah lah ni. Ni yang karamah tadi ni. Karamah ni benda yang tak terfikir di akal dan tak mampu nak dipikir pun. Cerita-cerita pelik. Cerita ini, kisah ini diriwayatkan oleh Abu Abdul Rahman As-Sulami. Kata Ibrahim bin Bashar, saya telah bersahabat dengan Ibrahim bin Adham, lalu menanyakan kepadanya tentang asal-usul mula taubatnya, dan ia menjawab dengan cerita seperti mana berikut. Doa yang paling sering diucapkan oleh Ibrahim bin Adham, lidah dia sentiasa basah dengan menyebut-nyebut, Ya Allah, pindahkanlah aku dari kehinaan berbuat dosa maksiat menuju kemuliaan berbakti taat kepadamu. Itulah yang disebut, Ya Allah, Engkau pindahkanlah aku. Maksudnya hijrahkanlah aku. Berilah kekuatan kepada aku supaya aku boleh berubah daripada maksiat kepada taat, daripada gelap zulumat kepada nur, daripada jahil kepada berilmu, daripada malas kepada rajin. Itulah yang diminta-mintakan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mutiara nasihatnya ialah ketika tawaf, ia berkata kepada seorang laki-laki, ketahuilah bahawa kamu tidak akan mencapai tingkatan orang soleh sebelum kamu melalui 6 jalan. Kamu tak akan jadi orang soleh. Jangan berangan, jangan mimpilah kalau kamu tak tempuh 6 jalan ni. Apa dia? Pertama, tutuplah pintu kesenangan dan buka pintu kesengsaraan. Lalu dekat jalan tu. Buka pintu kesengsaraan dan lalu di atas jalan kesengsaraan. Tutup pintu kesenangan dan buka pintu kesengsaraan, kesusahan. Ini kalau kita nak kaitkan dengan ayat Quran macam yang Allah sebut dalam surah apa? At-Taubah tu. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat alaihim asyuqqah. Hai Muhammad, kalaulah Islam yang kamu bawa ini jalannya mudah, senang, jalan pintas, ramai orang akan ikut. Tetapi jalan dakwah yang kamu bawa ini jalannya panjang, jauh, berduri, berliku, susah, sengsara. Jadi tak ramailah. Followers kamu tak ramai. Sebab jalannya susah. Ayat berapa saya tak ingat dah. Tapi boleh cari dalam surah At-Taubah. Dia muka surat belah kiri atas. Tutuplah pintu kesombongan dan bukalah pintu kerendahan. Kerendahan ni tawaduk lah. Jadi apa yang Ibrahim Adham pesan ni, dia orang kata apa ya? Dia berpesan daripada hati dan benda yang dia pernah lalui. Dia dulu senang kan? Raja. Dia dulu sombong. Ya, kebiasaannya raja, orang ada kuasa. Ya, dia ada kuasa, dia boleh buat apa saja, dia boleh bagi arahan. Ya, nak batal ke tak batal ke, nak lulus ke tak lulus, dia pegang. Jadi tutup pintu sombong, bongkak tu, bukalah pintu kerendahan. Jadi rendah tu maksud tawaduk. Ini jalan-jalan nak jadi orang soleh. Tutuplah pintu bermalas-malas dan bukalah pintu perjuangan mujahadah.
Memang malas tu siapa-siapa pun kadang-kadang rasa Allah malas kan. Sekali-sekala malas munasabah kan. Tapi sampai jadi habit, sampai jadi kita punya tabiat, itu beratlah. Jadi tutuplah pintu bermalas-malas dan bukalah pintu perjuangan. Rajin baca Quran, rajin hafal Quran, rajin berzikir, rajin berselawat, rajin menelaah kitab. Tutuplah pintu tidur dan bukalah pintu berjaga malam. Ini antara yang dipesan oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Dan dikatakan ketika Imam Mahdi keluar nanti, tentera-tentera yang berbai'ah dengan Imam Mahdi ini, antara ciri-ciri utama semuanya kaki qiyamul lail. Baru layak nak menjadi tentera yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Semua qiyamul lail. Kaki dia panggil kaki. Ahlulah. Ahli qiyamul lail. Kita sebut kaki. Dia ulama buat perkiraan, siapakah yang layak disebut sebagai ahli qiyamul lail atau kaki. Dalam seminggu ada 7 hari kan? Dalam seminggu ada 7 hari. Dia kena lebih. Contoh, kalaulah 3 hari kita bangun qiyam, 4 hari tidur. Jadi 3 dengan 4 tidur banyak lagi kan? Belum kaki lagi. Dia kena terbalik. 4 qiyam. Kalau 4 qiyam bangun, 3 tidur, okey. Kita dah layak dipanggil kaki qiyamul lail. Dia tak semestinya berturut-turut, tak kisah. Asalkan dalam seminggu tu lebih. Kalau 5, 6, 7 lagi hebat lah kan. Kalau kita bangun 2 malam je bangun qiyamul lail, 5 belum lagi. Belum kaki. Semalam pun tak. Dan qiyamul lail dalam hadis Nabi sebut, Allah turun yanzilullah ke langit dunia 1/3 malam. Jadi belah malam ni bagi 3. Lebih kuranglah pukul 9 malam sampai 12. 12 sampai 3 pagi. 3 sampailah subuh lebih kurang. Lebih kurang. Kita dah boleh qiyamul lail lepas isyak lagi dah. Lepas isyak pukul 9 tu dah boleh qiyamul lail. Dipanggil waktu afdal. Ni waktu afdal ni. 9 ke 12. Waktu afdal. Okey, tak habis lagi. 12 ke 3 lagi afdal. Mula macam tak puas hati kan. Saya afdal. Sebab atas nama qiyamul lail dia dah bermula dengan afdal dah. Allah bagi pahala yang afdal, qiyamul lail. Contohnya kita lepas isya ba'diyah, lepas tu kita sebelum tidur tu kita nak sunat witir kan. Kita dah dikira qiyamul lail. Kita sudah qiyamul lail. Waktu afdal. Ini lagi afdal. Yang ini paling. Dalam hadis Allah, Nabi kata, hadis kursi itu Allah turun ke langit dunia 1/3 di hujung. Maknanya yang ni lah. Ini yang paling afdal lah kalau kita nak qiyamul lail. Sampai subuh. Dia kalau qiyamul lail tak syarat tidur. Syarat tidur ni tahajud. Cuma di situ macam-macam perbahasan lah. Ada kata tahajud pun qiyamul lail juga kan. Nak tidur. Tidur ni walaupun selafzah. Bukan mesti tidur 2 jam. Kita terlelap kejap kan. Macam beberapa saat pun itu sudah dikira. Macam kita tidur dalam kuliah. Contoh kan. Kita tidur dalam kuliah kan. Betul lah tu.
Tu kira nak qiyamul lail dah tu nanti. Ya, tak apa. Tak ada masalah. Ya, Nabi kata kalau kita penat tidur. Lepas tu lagi nak bangun, bangun pula kalau boleh bangun kan. Kita ngantuk. Kan Nabi pernah memutuskan satu tali yang dipegang oleh perempuan tu. Dia sembahyang, dia pegang tali sebab dia tak nak ketinggalan qiyamul lail. Berdiri pegang tali. Nabi kata tak payah, putus pergi tidur. Putuskan tali tu tidur. Dah ada tenaga nanti bangun pula. Biasanya qiyamul lail ni kalau kita tengok Nabi, para sahabat, mereka akan sembahyang. Dalam sembahyang tu membaca Quran. Maknanya mereka hafal Quran. Kalau kita tak hafal banyak sembahyang, kita sembahyang takat mana surah yang kita baca, lepas tu berhenti kita baca Quran. Lagi baca sembahyang sunat pula, lagi baca Quran. Tak boleh baca Quran, berzikir, berselawat, bertafakur, bermunajat, berdoa. Imam Syafi'i kata doa yang paling tepat adalah doa waktu qiyamul lail. Seumpama busur panah yang pergi tepat ke tempat dia kan. Kita ada macam-macam hajat kan. Sebab tu bulan Ramadan Nabi sebut man qama Ramadan, barang siapa yang mendiri. Qama tu qiyam lah. Apa qiyam kat situ? Tarawih. Sebab tu tarawih tu dah kira qiyamul lail. Dia bermula lepas isyak. Man qama Ramadan, siapa yang mendirikan malam, maknanya tarawih tu. Jadi kalau maksudnya tadi begini. Kalau dia tak tidur lagi, pukul 9.12 tu dia nak buat tahajud tak boleh. Dia nak buat witir tak apa, sunat hajat tak apa. Lepas tu kata dia tidur kejap. Tertidur, dah tidur, dia bangun. Masa tu boleh dah buat tahajud. Tak apa, tak payah tutup dengan witir lah. Macam kita buat Ramadan. Yang paling baik witir tu di hujung kan. Ini kita buat ni sebab kita pun tak bajet. Boleh bangun, tak boleh bangun. Boleh bangun, tak boleh bangun ni kan. Kenanya lebuh. Tapi kalau kita dah memang berdisiplin boleh bangun, paling baik kita susun witir tu di hujung lah. Mungkin sebelum tidur tu buat sunat taubat ke. Ya Allah, kalau lepas aku tidur ni kau ambil nyawa aku, aku bertaubat padamu. Tapi kalau kita dah buat witir, boleh buat tahajud, sunat taubat, sunat hajat. Tapi jangan tutup dengan witir lah. Sebab witir kita dah buat. Tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Ya, boleh untuk peringkat awal. Lama-lama kita dah makin fasih, tak salah kita pakai nota, tapi lebih menjiwai. Sebab doa ni yang paling penting hudurul qalb, hadir hati. Maksudnya kita terasa sungguh. Kalau baca nota tu mungkin kita baca je kan, ya Allah aku mohon padamu. Jadi kita study dululah. Study dulu baca malam ni aku nak bermunajat kan, supaya lebih feel kan. Okey. Jadi tutuplah pintu tidur dan bukalah pintu berjaga malam. Tutuplah pintu kekayaan dan bukalah pintu kemiskinan. Ini zuhud ni tahap payah nak buat ni kan. Maksudnya kalau dia kaya pun kekayaan dia tu diinfak. Tak salah jadi kaya, tapi kekayaan tu kamu infak sehingga kamu orang nampak hidup macam orang miskin. Padahal kamu kaya. Itu yang hebat tu. Sebab tu kita selalu sebut apa? Orang selalu mengatakan Imam Hasan Al-Basri, seorang ahli sufi yang zuhud kan, zuhud hebat. Imam Hasan Al-Basri kata, aku tak zuhud sangat. Yang zuhud ni khalifah kita Umar Abdul Aziz. Kenapa pula Umar? Sebab Umar Abdul Aziz ni dia ada kuasa
dia boleh kaut segala kemewahan, keuntungan, tapi dia tak ambil. Itu baru betul zuhud. Aku ni tak diuji dengan kekayaan, memang aku zuhud macam ni lah. Orang yang ada kuasa ni, lagi tinggi makam zuhud dia kalau dia zuhud, berbanding kita yang tak kaya, lepas tu zuhud. Sebab kita tak diuji dengan kuasa tu. Okey. Kemudian tutuplah akhir sekali pintu harapan. Tutuplah pintu harapan. Dan bukalah pintu persiapan untuk kematian. Maksudnya tulul amal. Tutuplah pintu harapan, makna berharap angan-angan panjang tentang dunia ni, macam-macam. Lepas satu-satu nak itu nak ini pasal dunia. Tukar berangan tu berangan untuk fikir mati pula. Fikir kubur yang macam mana. Sampailah akhirat. Panggil qasrul amal. Okey. Pernah Ibrahim bin Adham menjaga kebun anggur. Jadi jaga di kebun anggur. Kemudian lalulah seorang prajurit. Dan prajurit itu berkata, berilah kami anggur. Ni komando 69 ke ni. Duk buat latihan pun sampai ke kebun anggur tu. Lapor barangkali dia nampak Ibrahim bin Adham, bagi sikit anggur ni. Pemiliknya tidak menyuruhku begitu, jawab Ibrahim Adham. Ibrahim Adham kata, aku ni jaga je, bukan aku punya kebun. Tuan dia pun tak pesan pun siapa-siapa nak makan boleh makan. Jadi maknanya kena minta izin dulu. Para jurid itu memukulnya dengan cambuk. Kepala berong. Terus kena belasah. Sementara itu Ibrahim bin Adham hanya mengangguk-nganggukkan kepala dan berkata, pukullah lagi kepala ini selama ia derhaka kepada Allah. Dia tak lawan, dia tak menjerit minta tolong. Bahkan dia mengangguk-ngangguk, betul lah tu, pukul lagi. Sebab kepala inilah dulu pernah derhaka kepada Allah. Allah nak buang dosa melalui pukulan kamu. Tengok. Dia punya sudut pandang ahli tasawuf ni dia lain kan. Kepala ni dululah yang tak pernah ingat Allah. Kepala ni dululah yang hidup lalai, yang hidup fikir perempuan lah apalah. Pukul lagi. Mudah-mudahan dengan kamu pukul tu jadi asbab Allah buang dosa kepada aku. Dahsyat. Akan tetapi para jurid itu tidak sanggup memukulnya lalu pergi beredar. Dia orang pula pelik, apa Mamat ni? Biasa lawan, biasa menjerit ke apa ke, ini suruh pukul pula lagi. Macam kita lah kalau orang sebut jalan-jalan tersepak batu, tersadung batu, kadang luka. Jangan dimaki pula batu. Itu Allah nak buang dosa kita kan. Kafarah. Sahal bin Ibrahim berkata, saya pernah bersahabat dengan Ibrahim bin Adham. Sahal bin Ibrahim, ayahnya Ibrahim, berkawan dengan Ibrahim bin Adham. Ketika saya sakit, Sahal ni sakit, ia Ibrahim bin Adham membiayai pengubatanku. Jadi kos perubatan tu Ibrahim Adham yang sponsor, yang tanggung. Padahal kerja dia jaga je kan, kerja-kerja kampung ni je. Ketika saya menginginkan sesuatu, ia menjual keldainya. Ibrahim Adham ni jual kedai dia. Lalu wangnya itu dihabiskan untuk memenuhi keinginanku, Sahal tu. Punya memerapnya kawan ni. Tak tahulah apa benda dia mengidam waktu sakit-sakit tu kan. Sebelum aku mati ni aku teringinlah. Apa benda tak tahulah. Jadi Ibrahim Adham ni pun duit bukan ada sangat. Sudahnya jual kedai tu.
Dan ketika aku di hadapannya Ibrahim Adham, Sahal ni, aku mengatakan, wahai Ibrahim, di mana keldai kamu? Dia pun tak tahu Ibrahim tu dah jual keldai untuk memenuhi keperluan dia. Dia menjawab tanpa kisah, aku dah jual, kata. Maknanya tak ada rasa beban, tak ada rasa macam merungut-rungut ataupun menyesal kan. Ataupun kita ginilah, kamu punya pasal aku jual kan. Banyak sangat kerenahnya nak itu nak ini, lepas tu tanya pula mana keldai. Kita kadang-kadang macam tu, lepas geram kan. Dak Ibrahim Adham jawab, aku dah jual. Aku bertanya lagi, lalu aku nak naik apa? Dia sakit. Sebelum ni aku tumpang kamu punya keldai. Sekarang ni macam mana? Dia menjawab, wahai saudaraku, naiklah di atas belakangku, di kokongnya. Kemudian dia membawaku ke 3 tempat. 3 tempat. Maidin, mana lagi? Ibaratnya gitulah. Maknanya tahap ukhuwah yang diberikan oleh Ibrahim bin Adham kepada kawannya sangat luar biasa. Dan ini sebenarnya tuan-tuan puan-puan, kalau kita fikir macam biar betul Ibrahim Adham sampai macam tu sekali, tahap kawan dia memerak pun dia layan. Mudah sebenarnya bagi orang-orang begitu. Sebab apa? Sebab dia fikir zaman dia jadi raja dulu, mungkinlah dia tak pernah ambil peduli pasal rakyat, dia tak pernah memberi khidmat yang terbaik kepada rakyat. Dia kira dengan kaya dia je. Jadi bila dia bertaubat, dia berhijrah, ini sebagai tebusan, ini sebagai dia nak cover balik. Walaupun dia tak jadi raja dah, dia teringat aku dulu jadi raja, selalu aku cuaikan rakyat. Sekarang ni aku ada kawan, biar aku berbakti pada dia, aku khidmat dia. Kan pemimpin ni sebenarnya khadam, kuli kepada rakyat, bukan rakyat kuli kepada pemimpin kan. Tapi hari ni jadi terbalik. Waktu pilihan raya je jadi khadam lah kejap kan. Masa itulah nak pergi tebel, parit lah apalah. Lepas tu hilang. Jadi begitu sekali dia punya khidmat khidmat yang dia beri kepada kawan baik dia, tanpa rungutan, tanpa rasa menyesal, tanpa rasa terbeban lah. Tanpa rasa kamu ni beban sungguh pada aku. Tidak. Dijadikan itu semua sebagai sumber pahala yang akan dituai di akhirat nanti insya-Allah. Okey, baik. Nasihat yang ke-32. Setakat ni ada apa-apa persoalan? Ya. Okey. Roh tak mati. Roh tak mati. 2 kehidupan, 2 kematian tu, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Tu ayat dia dalam surah Al-Baqarah. Dikatakan 2 mati ni, mati yang pertama tu kita dulu tak ada. Itu dikatakan matilah. Masa kita di alam roh. Lepas tu kita dihidupkan sekarang ni. Lepas tu mati pula. Itu 2 kematian dan 2 kehidupan. Hidup di dunia, hidup di akhirat. Mati di alam roh tu dianggap mati. Kita tak ada lagi. Okey, roh hidup. Roh ni kalau tengok hadis-hadis yang dibahas berkenaan dengan alam barzah, bila malaikat maut ambil nyawa kita, malaikat maut ni tidak bersendirian, dia akan diiringi oleh beberapa rombongan malaikat yang lain. Kalau orang beriman, yang mengiringinya adalah malaikat rahmat. Kalau orang kafir munafik na'udzubillah, yang mengiringinya adalah malaikat azab. Jadi malaikat yang iring ni tugas mereka akan bawa roh kita naik ke atas. Naik ke langit 1, langit kedua sampai bertemu Allah. Itu yang kita baca dalam surah Mutaffifin tu. Wa ma adraka ma illiyun. Nama kita akan dicatat di satu kitab namanya Illiyun, Kitabun Marqum. Yashhaduhul muqarrabun. Boleh tengok dalam surah Mutaffifin. Bila dah dicatat nama kita di sana, kalau yang tempat baik lah, kalau tempat buruk lah.
Maka Allah arahkan malaikat-malaikat ni tadi bawa turun roh tu. Pergi balik ke kubur. Sebab kami dah berjanji, kata Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya, mereka daripada tanah kembali ke tanah. Tak boleh duduk di langit, kena kembali ke tanah. Naik langit tadi tu sekadar protokol menghadap Allah kejap, lepas tu Allah pun bagi tahu kamu duduk di sini, turun balik ke kubur. Bila ke kubur tu dia dikatakan roh masuk balik ke jasad. Dengan cara dia lah alam dia, alam baru tu. Ya. Bila kita dah masuk, masa itulah kita dengar talqin apa semua, orang pun dah balik. Yang dalam hadis kata kita dengar tapak kaki orang dah balik. Bila dah senyap sunyi, datanglah giliran malaikat Munkar dan Nakir datang. Dia dudukkan kita. Dalam hadis mengatakan dia dudukkan kita. Dia datang tu dengan bengis, dengan suara yang keras. Itu dipanggil fitnah kubur lah tu. Di belum azab dipanggil fitnah kubur ni. Kita akan dengar suara malaikat dengan keadaan yang takut. Sekalipun orang baik. Ya. Cuma orang baik ni akan diselamatkan oleh amalan dia. Ya. 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 Okey. Isu talqin pertamanya kita kena tahu dia adalah satu isu yang duduk di bawah bab furu' kan. Bab furu' ni benda cabang. Dia bukan perkara usul, bukan perkara pokok, benda cabang ataupun dipanggil khilafiyah. Khilafiyah ni maksudnya ada orang tak setuju talqin, ada orang yang setuju talqin. Jadi kalau si mati sebelum dia meninggal, dia pesan kalau ayah mati nanti korang anak-anak ayah jangan buat talqin. Tak apalah. Kan? Dah dia wasiat macam tu, tak ada